Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Assalamualaikum semua, saya Salbeh binti Syamsuddin, nombor matriks 283546 dari kampus Kota Kinabalu. Hari ini saya akan berkongsi elemen penting dalam pilihan raya. Ada 4 elemen penting dalam pilihan raya iaitu: pertama, bahagian pilihan raya; kedua, pemilih; ketiga, calon; dan keempat, proses pilihan raya. Elemen pertama adalah bahagian pilihan raya. Dalam sistem pilihan raya yang diamalkan di Malaysia, seorang calon dipilih untuk mewakili penduduk di Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Elemen kedua adalah pemilih atau lebih dikenali sebagai pengundi. Untuk menjadi seorang pemilih, kelayakannya adalah seorang warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan juga tidak hilang kelayakan. Elemen ketiga adalah calon. Calon mestilah seorang warga negara dan bermasyarakat di Malaysia, berumur tidak kurang 21 tahun dari tarikh penamaan calon dan mestilah tinggal di negeri di mana ia bertanding. Elemen keempat ataupun terakhir adalah proses pilihan raya. Dalam proses pilihan raya ini, ia melibatkan hari penamaan calon, pertaruhan, pengagihan simbol, hari mengundi dan juga lokasi pengiraan undi. Assalamualaikum semua, saya Rozana binti Mazni, memegang nombor matriks 283542. Okey, seperti mana topik yang kumpulan kami telah pilih, iaitu pilihan raya. So, umum kita tahu pilihan raya ini akan dilakukan sekali di dalam tempoh 5 tahun, kecuali jika Dewan itu dibubarkan lebih awal. Pilihan raya ini menjadi satu kewajipan bagi seluruh rakyat Malaysia yang berkelayakan untuk turun padang untuk membuang undi. Namun ada segelintir masyarakat ataupun kumpulan sasaran yang kurang memahami ataupun kurang pengetahuan mengenai bagaimana langkah-langkah proses pengundian, especially bagi mereka yang baru pertama kali keluar mengundi. So, mari kita tengok 10 langkah penting yang perlu kita ikuti sewaktu proses pengundian. Pertama sekali, anda boleh masuk sekiranya dibenarkan oleh anggota polis yang bertugas mengawasi pintu masuk di bilik undi. Setelah itu, anda dikehendaki untuk menyerahkan my card ataupun dokumen pengenalan diri dan slip semakan sekiranya ada kepada kerani pengundian pertama. Kerani pengundian pertama akan memberikan my card ataupun dokumen pengenalan diri pengundi kepada kerani pengundian kedua untuk pengesahan. Kena pastikan nama dan nombor kad pengenalan anda disebut oleh kerani pengundian pertama adalah tepat. Setelah itu, anda akan melakukan prosedur celup jari telunjuk tangan kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya apabila diminta oleh kerani pengundian kedua. Selesai celup jari, anda akan menerima kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Perkara penting, anda kena meninggalkan telefon di meja ketua tempat mengundi sebelum melaksanakan proses mengundi. Setelah itu, bergerak ke petak undi dan tandakan X pada ruang kosong bersebelahan dengan nama dan simbol calon dalam kertas undi dengan menggunakan pen. Anda hanya diberi peluang untuk memilih satu calon sahaja. Langkah ke-8, masukkan semula kertas undi tadi ke dalam peti undi yang betul. Setelah proses mengundi dilakukan, anda bolehlah bergerak ke meja ketua tempat mengundi untuk mengambil semula telefon bimbit yang diletakkan tadi. Yang terakhir sekali, segera tinggalkan tempat mengundi setelah selesai mengundi. Terdapat kategori pengundi pos dalam negara dan luar negara. Bagi kategori pengundi pos dalam negara iaitu tentera, anggota tentera dan pasangan dikehendaki untuk mengundi semasa hari mengundi awal. Namun bagi anggota yang tidak dapat hadir semasa hari mengundi awal kerana bertugas, mereka boleh memohon untuk mengundi secara pos. Begitu pula dengan polis. Sebagaimana anggota tentera, anggota PDRM dan pasangan pasukan gerakan UMNO PGA dikehendaki untuk mengundi semasa hari mengundi awal. Namun bagi anggota yang tidak dapat hadir
semasa hari mengundi awal kerana bertugas mereka boleh memohon untuk mengundi secara pos. Dan bagi petugas media pula, anggota media yang bertugas membuat liputan perjalanan pilihan raya di luar kawasan juga boleh memohon untuk mengundi secara pos. Dan petugas pilihan raya juga serta pegawai SPR, petugas pilihan raya yang dilantik membantu SPR melaksanakan pilihan raya turut diberikan kemudahan untuk memohon pengundian secara pos. Bagi anggota dan pegawai 9 agensi kerajaan pula, iaitu anggota Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia iaitu PBR, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, anggota Jabatan Penjara Malaysia, anggota Jabatan Kesihatan, anggota Jabatan Immigration Malaysia, anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, anggota Agensi Pengurusan Bencana Malaysia, anggota Jabatan Pendaftaran Negara serta anggota Tenaga Nasional Berhad adalah layak untuk memohon undi pos secara atas talian. Okey, bagi kategori pengundi pos luar negara pula, iaitu warga negara Malaysia di luar negara, pelajar di luar negara dan pasangan, serta penjawat awam di luar negara dan pasangan, layak untuk memohon undi secara pos. Terdapat 3 jenis pengundian di Malaysia, iaitu yang pertama pengundian biasa, yang kedua adalah pengundian awal dan yang ketiga adalah pengundian secara pos.